Terus saja bersama Umavati Ramayah di Hospital Sungai Buloh untuk perkembangan lanjut. Silakan Uma. Terima kasih Hafizi, dan ketika ini saya berada di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh, dan apa yang saya boleh kongsikan setakat 12.34 tengah malam tadi, 15 mayat sudah pun dibawa keluar dari Jabatan Forensik ataupun dalam bahasa mudanya di bilik mayat, dan 9 lagi mayat masih lagi ditempatkan di Jabatan Forensik, dan saya juga difahamkan proses bedah siasat masih lagi berjalan, dan proses dokumentasi juga sedang dibuat daripada waris-waris dan dari anggota mangsa. Dan apa yang saya boleh kongsikan ketika saya tiba di sini kira-kira pukul 8 pagi tadi, kawasan ini lengang dengan tidak ada pergerakan daripada mana-mana ahli keluarga, dan mereka dilihat tiba memasuki pekarangan Hospital Sungai Buloh kira-kira pukul 9 pagi tadi, dan sekarang saya boleh melihat adanya pergerakan kira-kira 2 kenderaan mayat, dan saya fikirkan dan saya anggap mungkin dalam bila-bila masa mungkin akan ada pergerakan keluar daripada Jabatan Forensik ini, dan saya tidak dapat pasti sebenarnya berapa jumlah mayat yang sudah selesai proses bedah siasat. Dan dalam kes ini bedah siasat secara puratanya mengambil masa 3 hingga 4 jam, dan proses bedah siasat ini tidak berhenti daripada hari pertama di mana mayat tiba kira-kira pukul 1.04 tengah hari pada 2 hari lepas, dan sebenarnya sudah 3 hari saya berkampung di Hospital Sungai Buloh, dan melihat pada proses kepada sesi postmortem di sini terdapat 2 sebenarnya bagi yang pengecaman mayat boleh dilakukan dan pengecaman mayat tidak boleh dilakukan, di mana bagi kes-kes di mana identiti telah dikenal pasti lebih awal, mangsa waris dan pegawai penyiasat akan melakukan proses dokumentasi dengan mayat akan dibuat pengecaman oleh waris sebelum proses bedah siasat dilakukan, dan kemudian mayat boleh dituntut. Dan bagi kes yang mayat tidak dapat dikenal pasti, tapi dalam kes melibatkan bencana ini tidak ada mayat yang setakat ini tidak dapat dikenal pasti, kerana keadaan kebanyakan mayat yang ditemukan sebenarnya dalam keadaan sempurna, selain ada anggota badan yang patah akibat mungkin dihempap oleh pokok dan batu bata di sini, dan bagi kes yang mungkin kalau kamera boleh dipankan ke kanan, sebenarnya mungkin akan berlaku pergerakan mayat mungkin akan dibawa keluar dari Jabatan Forensik bila-bila masa. Dan bagi kes mayat identiti yang tidak dikenal pasti, waris akan berjumpa dengan pegawai penyiasat, di mana pegawai penyiasat dan waris akan bertemu dengan pegawai perubatan forensik, dan kemudian akan dilakukan proses DNA, dan sekiranya mayat proses DNA itu sudah dicapkan ataupun tally dengan mayat mangsa dan identiti kemudian dikenal pasti, dan proses penyeraan mayat akan dilakukan. Dan itu bagi identiti mangsa yang tidak dikenal dapat pasti. Dan pun begitu dalam kes hari ini, kerana dia melibatkan bencana, dan bagaimanapun walaupun pengecaman telah dilakukan, proses untuk menuntut mayat perlu melalui proses DNA, dan bagi specifically dalam kes ini saya difahamkan menurut sumber-sumber yang boleh dipercayai, di mana spesimen daripada mangsa diambil dari rumah mangsa sendiri dalam tempoh 3 hari sebaik saja mayat ditemukan. Hafizi. Baik, terima kasih kepada Umavati Ramayah langsung dari Hospital Sungai Buloh.